Ritual persemadian mayat. Suku kaum Batek merupakan orang asli daripada Puak Negrito atau Semang yang terdapat di Kelantan dan Pahang. Suku ini tidak ramai apabila mereka mempunyai 1,516 orang sahaja dan tinggal dalam hutan hujan tropika terutama di Taman Negara Malaysia. Orang Batek mula didokumentasikan oleh penulis Rusia bernama Nikolai Mikhailovich pada 1878. Suku Batek hidup dalam kumpulan keluarga di pondok atau khemah kecil. Bilangan keluarga sekitar 10 keluarga sahaja. Mereka percaya sebagai penjaga tanah dan bukan sebagai pemilik tanah. Mereka hidup pindah randah akibat aktiviti pembalakan dan pembangunan. Mereka tidak ada pemimpin yang sebenar kerana biasanya orang dewasa dianggap sebagai ketua atau tok batin. Secara rasmi terdapat sekurang-kurangnya 18 suku daripada etnik orang asli di semenanjung Tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal-usul iaitu Semang, Senoi dan Proto-Malay. Antara orang asli yang terlibat dalam operasi mencari kubur penduduk Kuala Koh, Jampi Pagar Mayat. Berbalik kepada kisah di perkampungan orang asli, Kampung Kuala Koh, Pos Lebih, mereka memiliki satu kumpulan penduduk iaitu 77 keluarga dan terdiri daripada 350 orang penduduk. Biarpun majoriti daripada mereka beragama Islam, namun suku kaum ini masih berpegang kuat kepada adat suku kaum mereka. Sejak berlaku kes kematian misteri orang asli di sini, baru saya faham serba sedikit adat dan tradisi kaum Batek yang berbeza dengan kaum Temia di Hulu Kelantan. Tok Batin, mamat pokok yang turut serta dalam operasi mencari 12 mayat serta rangka-rangka yang ditinggalkan di sekitar hutan itu. Batin tersebut bercerita mengenai ritual dan cara adat yang digunakan mereka dalam pengurusan mayat. Katanya, apabila ada dalam kalangan keluarga yang mula sakit, mereka akan meninggalkan kawasan penempatan dan menuju ke tengah hutan. Kami percaya jasad yang tidak berjampi akan diusik haiwan liar. Malah, semasa operasi mencari ada rangka yang ditemui berselerak dan ada yang terkumpul. Ini adalah petanda dan beza mana yang dijampi dan mana yang tidak, kata Mamat. Selesai upacara ritual, mereka akan berjalan ke hutan lagi dan akan berhenti sekiranya ada yang jatuh sakit pula. Mereka akan membuat perkara yang sama iaitu membuat para-para, umpama keranda bagi orang kita, dan begitulah kehidupan mereka seterusnya. Operasi mencari menggunakan bot bagi mengesan 4 kubur di seberang Sungai Lebih. Kisah lucu si penebang balak. Teringat ada satu cerita rakan di Gua Musang apabila ada seorang lelaki masuk ke hutan untuk menebang balak. Kerja-kerja penebangan balak dilakukan secara manual dan mesin chainsaw. Tengah sedap memotong balak, tiba-tiba terjatuh tengkorak bertaburan jatuh dari atas pokok. Insiden itu menyebabkan lelaki berkenaan lari pulang ke rumah dan tidak lagi terlibat dalam kerja-kerja pembalakan kerana takut. Rupa-rupanya, ia tengkorak lama mayat orang asli kaum Batek yang telah diletakkan di situ selepas bertahun-tahun sehingga pokok itu membesar. Kisah lucu penebang balak itu menguatkan lagi kisah sebenarnya orang asli Batek sememangnya sejak sekian lama telah mengamalkan adat budaya menyimpan mayat di atas pohon pokok. Oleh kerana itulah, operasi mengesan kubur-kubur oleh pihak berkuasa dalam Ops Batek memakan masa kerana ahli keluarga sendiri tidak tahu lokasi tepat mereka meletakkan si mati. Namun, mengikut kepercayaan mereka, penduduk warga emas lebih tahu selok-belok hutan dan mereka pasti dapat mengesan kubur dengan cara jampi. Ops Batek turut melibatkan sekumpulan warga emas iaitu Kulim Tebu, Kebun Pisang, Mamat Ong dan Dolah Ping yang lebih arif dengan hutan. Mereka menggunakan jampi dan ritual hutan dalam mengesan kubur. Dengan bantuan merekalah operasi ini menjadi lebih mudah. Bagaimanapun, dalam 12 kubur yang dikesan, 4 daripadanya berada di seberang Sungai Lebih iaitu di luar kawasan Kuala Koh. Pihak berkuasa dan kumpulan pencari perlu menggunakan bot untuk merentas sungai.
Terdetik di hati saya, bagaimana mereka merentasi sungai tanpa bot seperti kumpulan pencari.